pecahan-pecahan bagi setiap poin yang ada di dalam falsafah pendidikan negara. So disebut pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, kemakmuran masyarakat dan negara. Okay, jadi berdasarkan teks ataupun falsafah pendidikan negara ini, nanti kita akan tengok pecahan dia yang telah dipecahkan oleh kita punya tokoh pendidik kita lah. Okay. Jadi kalau kita tengok dari segi falsafah pendidikan negara atau falsafah pengebangsaan ini menjadi asas atau menjadi rujukan kepada negara untuk menghasilkan negara bagaimana yang kita nak dan untuk menghasilkan negara bagaimana yang kita nak. Contohnya kalau pada masa 15 tahun lagi akan datang kita nak lahirkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Dan apakah ciri-ciri negara yang maju yang kita nak ataupun kita nak melahirkan Malaysia sebagai sebuah negara pertanian. So apakah model insan yang kita mahu lahirkan daripada pertanian yang boleh mencukupkan ataupun boleh membantu negara untuk mencapai target pertanian, negara pertanian. Jadi ia adalah satu acuan yang perlu yang menjadi panduan kepada setiap pemimpin negara, kan. Jadi kalau kita mahu melahirkan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang maju, kita mahu ada 100, ada 1000 ataupun 10,000 orang doktor pakar. Jadi itu sebagai contoh salah satu daripada ciri sebuah negara yang maju, maka kita kena capailah ke target tersebut. Jadi falsafah ataupun target itu, falsafah itu membentuk perjalanan negara kita ataupun perjalanan setiap negara. Bukan setiap negara mempunyai falsafah pendidikan, kan. Hanya beberapa negara yang mempunyai falsafah pendidikan. Ini di Singapura. Jadi Singapura mempunyai falsafah kurikulum, kan, yang menjadi sandaran kepada negara mereka dan juga kepada rakyat mereka. So kalau macam ni, in educating our students in Singapore, we seek to achieve our desired outcomes of education so that our students are future ready. So istilah yang digunakan adalah future ready, have a strong sense of national identity, kan, and are equipped to contribute in a globalized world. We aspire to bring out the best of our students so that they are empowered to live life for the fullest, contribute to and care for their community and nation. So ini adalah Singapura. So kalau kita ada fokus kita yang kita mahu terapkan, dan itulah yang dipraktikkan, yang akan ditanamkan oleh para pensyarah dan juga oleh para guru di sekolah supaya kita dapat merealisasikan aspirasi kerajaan untuk melahirkan pelajar yang bagaimana menurut berdasarkan kepada falsafah pendidikan tersebut. Okay, ini yang pertama kita tengok. Yang pertama disebut bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, holistik dan bersepadu. Jadi yang dimasukkan sebagai usaha berterusan itu adalah proses pendidikan itu sendiri adalah satu proses yang berterusan. Kalau orang Muslim ada kepercayaan yang mengatakan bahawa minal mahdi ilal lahdi, daripada perut ibu sehinggalah kepada liang lahat. Maksudnya kehidupan itu daripada hidup sampai mati semuanya adalah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu tidak sepatutnya berhenti dengan habisnya kita di dalam bilik darjah ataupun di dalam universiti semata-mata. Okay, kemudian ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh. Menyeluruh itu adalah secara holistik. Maksudnya kita akan ada aspek-aspek ataupun kita kata manusia itu terdiri daripada beberapa ciri, kan. Nanti kita akan ada jari, jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual.
Jadi pendidikan itu bersifat menyeluruh, melibatkan keempat-empat unsur tadi, keempat-empat aspek tadi. Tidak boleh fokus kepada salah satu sahaja. Dan bersepadu. Okay, yang kedua adalah untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi kita tidak hanya semata-mata fokus kepada salah satu aspek salah satu daripada empat aspek ini. Kita fokus kepada intelek semata-mata sehingga kita lupa kepada aspek emosi. Kita fokus kepada aspek jasmani semata-mata sehingga kita lupa kepada aspek rohani. Jadi semua itu perlu diseimbangkan, kan? Semua perlu diseimbangkan. Kita tidak mahu melahirkan pelajar yang pandai, tapi dari segi jasmaninya lemah. Ataupun dia pandai tetapi dari segi kemampuan emosinya adalah lemah, kan? Mudah menyerah kalah, mudah mengalah. Itu adalah satu perkara yang kita tidak mahu yang ada pada para pelajar, kan? Ataupun dari segi semangat tetapi dari segi inteleknya lemah. Jadi bila kita sebut tentang intelek ini tidak semestinya pelajar yang cemerlang dari aspek akademik semata-mata. Dan intelek ini adalah sesuatu yang bersifat umum, kan? Sebab itu bila para sarjana dia membezakan antara kepandaian ataupun kita panggil sebagai intelek, dia melibatkan sekurang-kurangnya ada 7, kan? Melibatkan panca indera kita, kan? Orang yang boleh melihat, orang yang boleh mendengar, kemampuan orang untuk mendengar, kemudian kemampuan orang untuk membayangkan sesuatu, kemampuan orang untuk menulis, melukis. Dan orang dia mungkin pandai menghafal tetapi dari segi melukis dia tak pandai. Ada orang yang pandai melukis, dia ada seni tetapi dari segi fizikalnya, maksudnya dia nak kepandaian dari segi untuk menghafal teknik-teknik pergerakan, seni mempertahankan diri dan sebagainya tidak ada. Jadi semua itu melibatkan kemampuan, kemahiran aspek intelek yang perlu digabung jalinkan antara kesemua sekali. Dia tidak mudah untuk menyerah kalah, kan? Jika melakukan sesuatu kesilapan ataupun kesalahan, dia tidak berputus asa. Semua itu adalah merupakan perkara yang perlu ada kepada para pelajar. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Kan, jadi pembinaan pelajar ataupun falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan negara ini adalah bertunjangkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan ini jugalah yang ada dalam UTM punya moto, kerana Tuhan untuk manusia. Kan? Jadi kepercayaan, aspek kerohanian itu, keyakinan dan kepercayaan, kepatuhan kepada Tuhan itu menjadi tunjang. Kan? Sebab apa? Sebab itulah yang menjadi atau yang menjadi penghalang, kan? Yang menjadi kita panggil sebagai yang menyusun kehidupan manusia, kan? Dan itulah yang akan melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai ilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Dan aspek tanggungjawab itu juga menjadi satu perkara yang melibatkan integriti. Kita tengok bagaimana pegawai-pegawai yang ada di dalam pos-pos yang tertentu dalam kerajaan yang menerima rasuah dan dengan jumlah yang banyak, yang mana akhirnya ia dan malah kan pegawai-pegawai SPRM sendiri yang kita letakkan kepercayaan sebagai satu badan untuk mengurus atau menguruskan urusan rasuah di negara kita, tetapi tidak mempunyai kesedaran dan tidak bertanggungjawab dan akhirnya menerima rasuah. Dan itu satu perkara yang sangat menakutkan. Satu perkara yang sangat menakutkan. Dari segi ilmu pengetahuan, mereka boleh memberikan ceramah tentang rasuah, mereka boleh memberikan ceramah tentang undang-undang yang ada dalam rasuah. Tetapi dari segi tanggungjawabnya, mereka tidak bertanggungjawab. Dan kalau kamu boleh cari dalam internet, ada satu video berkenaan dengan magistrate. Kan? Seorang magistrate ni dia macam hakim lah tapi di peringkat yang rendah, mahkamah rendah. Dan dia diberikan sogokan sebanyak, saya tak pasti tapi tak sampai dah 10,000 kan, 3,000 ke 4,000 sahaja untuk membebaskan penagih dadah kan, daripada dipenjara. Dan duit tadi itu dia tak sempat nak dapat pun, tetapi telah ditangkap oleh polis. Dan akhirnya dia merengkok di dalam penjara dan sampai sekarang dia tidak boleh menjadi magistrate. Dan itu adalah kesan dia kan. Maksudnya dari segi ilmu pengetahuan, dia punya ilmu pengetahuan yang banyak.
Sebab apa? Sebab dia buku undang-undang itu ada dalam otak dia. Tetapi dari segi tanggungjawabnya tidak ada, yang menyebabkan dia menerima rasuah. Okey, seterusnya berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Jadi kesejahteraan diri ini kita menggabungkan ada 5, kalau dalam Islam kita panggil sebagai maqasid syariah. Kesejahteraan dari segi jiwa, akal, keluarga, harta dan agama. Semua ini, 5 perkara ini terbina ataupun uh, dipenuhi dengan kepercayaan kepada Tuhan tadi. Kemudian serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kita tidak mahu melahirkan pelajar yang pandai, pelajar yang hebat, pelajar yang berketerampilan, pelajar yang cemerlang, tetapi akhirnya tidak boleh memberikan apa-apa sumbangan pun kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada negara. Kita telah bagi pelajar yang mendapat beasiswa, kita telah mendapat beasiswa daripada kerajaan, daripada duit pembayar cukai. Dan bila kita dapat bantuan tersebut, beasiswa ke, pinjaman ke, kita perlu memulangkan balik, membayar balik pinjaman yang telah diberikan jika ia dalam bentuk pinjaman. Dan kita perlu menunaikan balik tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar yang telah menerima beasiswa, dan kita berjaya dengan duit daripada pembayar cukai tadi. Bercakap tentang aspek tanggungjawab, kalau yang baru-baru ni viral tentang isu Pandora Papers yang membongkar segala kita panggil sebagai penyaluran duit secara tidak sah, bukan saja tidak sah, dia lari daripada cukai. Kan? Duit itu dinyorokkan dan nilai yang sangat besar bagi negara yang telah terlepas cukai yang berbilion dolar, berbilion ringgit kita terlepas disebabkan sikap segolongan orang-orang kaya, orang-orang kenamaan yang cuba mengelak cukai dengan menyalurkan duit, menyimpan duit di luar daripada Malaysia. Dari segi undang-undang mereka terlepas. Tapi dari segi etikanya kita kata bahawa ia adalah satu perkara tidak beretika. Kita mengambil duit daripada rakyat Malaysia dan kita berniaga dengan orang di dalam rakyat Malaysia, dan sepatutnya kita pulangkan balik kepada kepercayaan yang telah diberikan, kekayaan yang telah diberikan hasil daripada pembelian orang Malaysia kepada rakyat Malaysia juga, kepada Malaysia sepatutnya, kepada negara. Tapi tidak, sumbangan itu, duit itu disimpan di dalam bank-bank di luar negara, dan bank tersebut dia akan gunakan duit tadi itu, modal tadi itu untuk rolling pula. Dan kita rugi sebab rakyat kita, negara tidak boleh mengutip cukai daripada aktiviti-aktiviti tersebut sebab ia telah disimpan di dalam bank yang lain. Okey, seterusnya dari segi rukun negara. So kita tahu rukun negara ini ada 5 lah. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Jadi ini saya rasa semua orang dah faham lah. Semua orang dah hafal rukun negara ini. Okay, dan setiap satu itu mempunyai perincian-perincian, kan. Apakah perkara-perkara yang perlu ada, apakah yang dimasukkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan, dan apakah yang dimasukkan sebagai kesetiaan kepada raja dan negara, apakah yang dimasukkan sebagai keluhuran perlembagaan, dan apakah yang dimasukkan sebagai kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okay, dari segi sejarah pembentukan rukun negara, kan, ia bermula dengan berlakunya ketegangan kaum pada tahun 1969. 13 Mei 1969 yang merupakan satu titik tolak yang sangat gelap dalam sejarah negara kita selepas daripada merdeka. Ramai orang yang terbunuh disebabkan perkara ini. Dan ia menjadi satu perkara yang memalukan sebab kita telah sepatutnya pada waktu itu boleh mencapai, kita dalam proses untuk mencapai negara yang maju, tetapi hakikatnya kita tersangkut disebabkan oleh masalah kaum yang mungkin boleh dikatakan sampai sekarang ini masih ada CP-CP lagi masalah tersebut. Tetapi hakikatnya kita sebagai generasi muda, kita perlu memastikan bahawa perkara yang kita sepatutnya boleh hidup secara aman damai, dan kita menghormati sensitiviti setiap kaum dan setiap agama yang ada di Malaysia. Kan? Tidak ada faedah pun untuk kita menyentuh sensitiviti agama yang lain. Tidak ada faedah untuk kita menyentuh sensitiviti bangsa yang lain.
Kita sepatutnya lebih belajar untuk berasimilasi, belajar untuk hidup bersama-sama. Dan ketegangan itu bermula disebabkan oleh dasar British ketika British menguasai atau menjajah tanah Melayu. Dia ada satu program, kan, satu approach yang dinamakan sebagai divide and rule, kan, dasar pecah dan perintah, kan, satu bangsa Cina diletak di satu kawasan, bangsa India diletak di satu kawasan, bangsa Melayu diletak di satu kawasan, dan bangsa-bangsa yang diletak di satu kawasan yang lain. Jadi apabila bangsa itu diduduk secara terpisah, dan akhirnya dia memberi kesan sehingga sekarang, dan kita tidak boleh tidak biasa hidup dengan bangsa yang lain. Dan perkara tersebut sepatutnya kita hakis, kan. Dan kadang-kadang masalah yang berlaku antara bangsa ini bukanlah disebabkan oleh bukan berlaku kepada semua orang pun. Dan orang lain semua mungkin hidup tidak ada masalah, kan. Kita dengan kawan kita yang berlainan bangsa di peringkat bawah, di peringkat rakyat marhaen, tidak ada masalah. Masalahnya apabila naik ke peringkat atasan, kan. Bila ia dipolitikkan, ia dijadikan mileage oleh pihak-pihak tertentu untuk kekal berkuasa. Dan jadi uh, selepas berlaku ketegangan atau perusahaan kaum pada tahun 1969, maka kerajaan memutuskan untuk menubuhkan Majlis Gerakan Rakyat, yang mana akhirnya pada tahun berikutnya, iaitu pada 31 Ogos 1970, diisytiharkan rukun negara oleh Yang di-Pertuan Agong pada waktu tersebut. Okay, jadi saya rasa satu perkara yang mungkin menariklah untuk dikongsi ataupun mula untuk kita bincangkan adalah tentang antara halangan yang membentuk kepada uh, kesepaduan, yang membentuk kepada keharmonian antara kaum di Malaysia ini adalah disebabkan kita tidak memahami atau kita kurang memahami isu-isu sensitif yang ada pada sebahagian masyarakat ataupun yang ada pada sebahagian bangsa, kan. So apabila kita tidak faham tentang isu-isu sensitif itu, maka kita melampaui batas dan kita berbincang secara terbuka tidak ada masalah. Tapi berbincangnya secara tidak hormat, berbincang secara tidak matang, itulah yang menjadikan satu perkara uh, yang bermasalah. Dan kita tidak dibiasakan dengan perbincangan yang sihat. Kita tidak dibiasakan dengan perdebatan yang sihat. Kita tidak dibiasakan dengan mesyuarat yang sihat antara kita. Dan jadi saya rasa mungkin untuk kita buat aktiviti sedikit berkenaan dengan sejauh mana kita mengetahui perkara-perkara yang sensitif tentang bangsa yang lain, kan, perkara-perkara yang sensitif tentang bangsa yang lain. Jadi nanti saya share sikit. So yang ni nanti boleh masuk dalam kumpulan, bincang dalam kumpulan lah ni. Okey. Okey, kita pilih. Okey, dalam Jamboard dalam chatbox tu saya ada letak link untuk Jamboard, so boleh masuk. Kemudian boleh ni lah, tulis sikit. So tulis nama dan juga tulis apa yang kamu tahu, kan. Contohnya, kan, uh, saya tulis ini kumpulan satu lah ni. So yang ni untuk kumpulan satu. Satu dia ada 6 ni kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 kumpulan, kan. So sini kumpulan satu. Boleh masuk tak? Dan 2. Allah. Sorry. Kumpulan satu.
Ah, kena request. Betul, kena request. Cuba buat pakai email UTM tak boleh? Ah, sekejap eh. Okey. Hmm. Cuba try masuk sekali. Okey. Empat. Okey, saya bagi contoh. Allahuakbar. Okey, so saya type Nakib. So Melayu sensitif. Orang kata malas. Contohnya. Okey, ataupun lagi apa? Nakib. Orang Cina sensitif dengan nombor 8 ke contohnya. Betul ke? Nombor 8 eh? So, boleh tulis. 4 dah. Hah? Betul? Nombor 4. Sorry, nombor 4. Okey. Nombor 4. So, itu tanda kamu tahulah. Kan? Tak semestinya kamu letak bangsa kamu, tapi kalau ada bangsa-bangsa yang lain, kamu boleh letak. So, kat sini salah satu cara untuk kita lebih kenal dengan, yalah, sejauh mana kita kenal dengan rakan-rakan daripada bangsa yang lain. Pun kita boleh letak juga untuk bangsa kita juga. Contoh macam, yalah. So, ini salah satu nak tengoklah. Kan? Tapi kena letak nama dan juga apalah. Supaya saya boleh tengok kamu punya participation dalam benda ni, perbincangan ni. Okey, boleh teruskan dulu. Okey, boleh tulis, boleh tulis. Jangan malu-malu.
Jangan tersilap tekan, jangan tertekan clear frame pula kan susah nanti. Benda-benda yang melibatkan adat resam pun contohnya boleh masukkan juga. Kan benda-benda yang melibatkan adat resam yang mungkin kita kita maksudnya orang lain tak tahu kan tentang kita punya adat-adat tu yang yalah. Okey. So banyak dah ni. Okey jadi terima kasih semua. Okey sebelum saya buat komen sikit saya nak buat spot check sikit lah. Jadi sekarang ni semua boleh type nama dan juga apa nama nombor matrix dalam tempoh 2 minit dalam tempoh seminit ni. Nak tengok ada ke tak ada depan
depan komputer. Dekat mana doktor? Dekat chat. Nama dengan nombor matrik. Okay, so mungkin saya pilih sikit-sikit lah yang seperti yang apa nama? Yelah, benda ni benda yang sensitif, tapi macam saya sebut, kita cuba perkara ini bila kita tahu, maka kita akan respect lah dengan orang lain dan kita akan menghormati orang lain. Dan saya sendiri pun, yelah ada kita punya pengalaman, ada sekali tu macam saya masa sambung buat master dekat UM dulu, masa tengah makan dekat food court, ada uncle India sedang makan tengah hari lah, makan lunch. So masa dia ambil nasi, lepas tu nasi dengan sayur kan, dengan kuah lah. Waktu tu dia tak ambil lauk kot, ke dia ambil telur kan. So saya konon lah waktu tu ambil ayam nak belanja dia makan kan. So bila macam tu, bila bagi dekat dia, dia kata oh tak apa, saya vegetarian kan. So waktu tu lah macam saya baru teringat kan, maksudnya orang India ni ada sebagainya yang vegetarian kan. Jadi bila kita nak makan, kita nak belanja orang tu pun kadang-kadang kita boleh, bila kita tahu perkara-perkara yang sensitif tu, kita akan lebih hormat. Dan sebagai contoh macam orang India mungkin tak makan daging lembu. Jadi kalau kita ada buat majlis apa-apa yang melibatkan kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang yang beragama Hindu, maka kita akan tolerate lah dengan perkara-perkara tersebut kan. Juga dengan rakan kita daripada orang Cina, kemudian daripada orang Melayu. Jadi perkara-perkara sensitif itulah yang sepatutnya dia bukanlah menjadikan kita lebih jauh, dan sepatutnya menjadikan kita lebih baik, sebab kita tahu apa yang sepadan yang kita tidak boleh lepas kan, apa sepadan yang kita tidak boleh sentuh, apa sepadan yang kita tak boleh, yelah kita tahu. Dan bila kita tengok ada kawan kita terbuat sesuatu yang mungkin pada kita sensitif, so kita pun tegur secara baik, kita tegur secara berhemah kan. Teguran yang diberikan secara berhemah itulah yang lebih berkesan berbanding dengan kita menegurnya secara keras kan. Tak ada siapa pun di dunia ni, manusia normal, yang suka ditegur secara keras kan. Teguran yang dibuat secara sensitif kan. Kita sendiri sebagai orang Islam, sebagai orang orang Melayu, kadang-kadang bila kita bercakap, kita tidak menjaga sensitiviti bangsa lain kan. Begitu juga dengan bangsa lain. Kadang-kadang bukan kita sengaja, tetapi kadang-kadang kita tidak sengaja. Jadi bila kita tengok kawan kita yang tidak sengaja, maka kita pun boleh tegur, kita tarik dia pelan-pelan, kita cakap, lain kali jangan cakap macam ni, kami tak boleh macam ni, sensitif sebagainya kan. Dari segi adat makan contohnya kan, mungkin ada sebagian bangsa dia ada mempunyai cara makan yang tertentu. Mungkin makan nasi, ada cara-cara, ada adat-adat tertentu, cara letak pinggan ke, cara letak sudu ke, cara guna sudu, cara guna garpu. Jadi semua itu kita kalau kita tahu, sepatutnya perkara tersebutlah menjadikan kita lebih dekat kan. Kita cuba melahirkan masyarakat Malaysia pada masa akan datang yang matang kan, yang tidak bergaduh dengan isu-isu yang tidak menyentuh isu-isu yang sensitif, yang benda tu dia hanya boleh bergaduh je. Untuk selesaikan tu pun dia bukan boleh diselesaikan dengan masa yang sekejap kan. Dan itu pun kadang-kadang bukan di dalam ruang lingkup kemampuan kita untuk kita selesaikan. Jadi, dan ia mungkin memerlukan kepada penyelesaian di peringkat perundangan, di peringkat ahli parlimen dan sebagainya.
Sebab itu kita penting untuk kita melantik, kita mengundi ahli parlimen yang boleh membawa suara rakyat secara matang. Dan bukan yang, yalah macam kita tahu sekarang ni, sebahagian masalah yang berlaku itu adalah disebabkan politik kan, dan politik antara orang yang dah berpuluh tahun bergaduh kan, bergaduh kawan, bergaduh berkawan kan. Daripada zaman saya kecil sampai dah saya separa besar kan, itulah yang berlaku kan. Cuba kita apa nama kalau masuk politik itu kita berbincang isu yang menjadi kepentingan bersama kan, yang memberikan manfaat kepada rakyat secara keseluruhan. Bukanlah memfokuskan kepada satu-satu bangsa saja kan, memfokuskan kepada pembangunan di Semenanjung sahaja sampai kita melupakan kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak kan. Kekayaan itu diagihkan di dalam negeri-negeri yang tertentu sahaja sampai kita melupakan negeri-negeri yang lain kan. Semua itu perlu kita bincangkan, kita perlu kita bangunkan secara bersama. Dan kalau ada di antara kamu yang menjadi pada masa akan datang menjadi ahli politik, jadilah ahli politik yang yang berkualiti, yang betul-betul membantu rakyat kan, yang betul-betul memperjuangkan rakyat kan, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Jadi itu yang sepatut ditanamkan kan. Saya mungkin boleh cakap dekat sini je lah kan, sebab kita tak tahu masa akan datang nanti siapakah yang akan menjadi di kalangan kita ni yang mungkin jadi PM sekalipun kan. So bila jadi PM mungkin akan teringat, oh dulu dekat UTM dulu ada pensyarah sebut tentang perkara ini, tentang nilai integriti, tentang sensitivity, tentang perpaduan. So supaya kita boleh agenda ini boleh dibawa secara lebih jauh, dan kita tidak mahu perkembangan negara kita, kemajuan negara kita terhalang dengan perkara-perkara yang begini kan. Dengan orang-orang yang korup dilantik menjadi pengurusan tertinggi yang mana akhirnya memberikan impak yang sangat besar kepada masyarakat. Dan sebab itu ada sebahagian scholars dia kata dunia ini dia lebih rosak bukan di tangan orang-orang yang orang-orang yang kurang cerdik, tetapi lebih rosak di kalangan disebabkan oleh orang yang cerdik kan. Bila orang cerdik ni duduk dekat atas tanpa ada kesedaran civic, tanpa ada tanggungjawab, maka kerosakan yang dibuat, penipuan yang dibuat itu akan melibatkan masalah yang lebih besar kan. So sebab itu bila kita nak masuk kan, even kalau ada antara kita yang nak masuk ke dalam dunia politik kan, pastikan kita masuk itu dengan penuh kesedaran, dengan penuh tanggungjawab, dan cuba kita bawa tim kita, tim-tim orang muda untuk membersihkan karat-karat yang ada di dalam dunia politik tersebut. Okay, jadi so yang seterusnya, yang terakhir sekali yang kita mahu capai adalah dari segi falsafah sejahtera kan. Falsafah sejahtera, jadi daripada falsafah kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan pada rukun negara, yang akhirnya kita capai kepada rukun falsafah sejahtera. Inilah yang kerajaan mahu capai. Dan kalau kita tengok gambaran yang holistik, so dia melibatkan 5, ini di peringkat individu, melibatkan 5 panca indera kita. Kita ada mulut, kita ada hidung, tangan, telinga, mata. So semua ini kita perlu jaga dengan nilai spiritual, dengan etika dan juga dengan emosi kan. 5 panca indera ini terjaga dengan 3 unsur ini. Kemudian kita naik pula kepada aspek tentang luaran pula. Ini kita dari segi kesedaran dalaman. Kemudian bila kita melibatkan sosial dengan orang luar, dipanggil sebagai microcosm, yang melibatkan intelektual, pseudo-psychological ataupun psychological, dan juga melibatkan kognitif. So kognitif ni adalah melibatkan emosi, macam mana kita nak menanggapi apa yang ada di luar kan, dan kita berurusan. Kemudian dia pergi lebih besar lagi di peringkat macrocosm kan, ni peringkat mikro, ni peringkat makro. Makro ni melibatkan masyarakat secara keseluruhan, melibatkan society, melibatkan culture, melibatkan budaya, melibatkan ekonomi, dan juga melibatkan ekologi bersama dengan haiwan. Jadi bila kita tidak ada masalah di peringkat dalaman kita, melibatkan etika kita tidak terjaga, maka ia akan memberikan kesan kepada masyarakat.
Kita akan cakap perkara-perkara yang sensitif tanpa mengira latar belakang rakan-rakan kita yang lain. Kita tanpa ada nilai kesedaran etika yang tinggi, kita menyebabkan kerosakan yang ada. Dan kita tarah semua pokok-pokok yang ada, kita tarah semua bukit-bukit yang ada sehingga menyebabkan kebanjiran. Banjir yang kilat yang teruk kan. Sekarang ini kita tengok di Malaysia ni banyak berlaku banjir kilat dan sebahagian besar disebabkan pembangunan yang tidak terancang. Dan kita hilang pusat tempat tadahan hujan. Kan maksudnya bila hujan tu turun, dia terus mengalir tanpa boleh disimpan dahulu. Jadi kalau ada pokok tadi tu dia akan menyimpan air tadi tu supaya tidak mengalir dengan laju. Jadi tidak berlakunya banjir kilat. Tapi bila hujan itu diturun di bukit dan bukit itu tidak ada pokok dan hanya ada bangunan sahaja, jadi tanah tadi itu dia akan terbawa. Kan? Dia akan air tadi itu dia akan turun dan dia membawa tanah sebab tidak ada cengkaman oleh pokok. So semua itu berlaku disebabkan kurangnya kesedaran etika. Kan? Ketiadaan etika juga memberikan kesan kepada ekonomi. Kan? Kesan ekonomi. Kan? Yang akhirnya memberikan masalah kepada kehilangan duit untuk pelaburan dan sebagainya. Okay, jadi mungkin itu sedikitlah saya punya perkongsian untuk petang ini. Seterusnya mungkin saya saya mintalah untuk ketua kumpulan untuk stay dulu kan, dan yang lain boleh beransur dululah kan. Saya nak update sikit macam mana progress dengan ketua kumpulan. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okay, yang lain boleh leave dulu, nanti minta ketua kumpulan untuk untuk tunggu. Thank you, Dok. Okay, Thank you, terima Doktor. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay, terima kasih semua. Thank you, Doktor. Okay. Okay, untuk ketua kumpulan. Macam mana? Okey. Perbincangan dengan ahli-ahli kumpulan. Ada masalah apa-apa tak? Alhamdulillah okey je doktor. Alhamdulillah okey doktor, tak ada masalah Tak ada doktor. masalah doktor. Berjalan dengan lancar. Betul. Lancar. Okey, bagus. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ada, kalau tengok di sini kumpulan 1 buat isu kesihatan mental. Betul doktor. Kumpulan 2, COVID membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Kumpulan 3, isu bunuh diri dalam kalangan pelajar. Kumpulan 4, golongan anti vaksin. Kumpulan 5, kemurungan. Kumpulan 6, isu rasuah dan jenayah Kuala Putih. Betul, Doktor. Okay. So, ada yang tanya sebelum ni tentang proposal projek ni. Kan? Macam mana nak kaitkan dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan konsep jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Betul? Betul. So, Betul. kalau tanya saya, mungkin kamu boleh fokus kepada 2-3 dan 4 lah. Nak kaitkan dengan falsafah secara umum tu mungkin agak sukar lah. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan tu, kamu boleh kaitkan. So, macam mana mungkin falsafah pendidikan kebangsaan itu boleh mengatasi ataupun sedikit sebanyak membantu membantras isu-isu yang kita ketengahkan. Contohnya macam isu rasuah. So, macam mana falsafah pendidikan kebangsaan itu membantu, boleh digunakan sebagai satu medium untuk membendung isu rasuah. Kan? Isu rukun negara. So, elemen yang kita boleh tentu adalah kedaulatan undang-undang. Kan? So,
Kemudian untuk konsep jasmani, emosi, rohani dan intelek pun kamu boleh kaitkan lah macam mana rasuah tadi tu. Ketiadaan kesedaran ataupun ketiadaan unsur rohani yang kuat menyebabkan dia menerima rasuah kan, ataupun dari segi inteleknya, nak kata intelek rasuah orang tak tahu tentang rasuah ni saya rasa bohong lah. Biasanya melibatkan dalaman lah kan, orang melibatkan dalaman yang bermasalah. So apa lagi, ada apa-apa soalan nak tanya? Untuk Ah. output nanti buat video, kemudian buat apa? Poster. Poster. Okey, untuk pembentangan proposal. So saya cadang nak buat minggu depan. Supaya kamu boleh present awal dan boleh proceed untuk buat video tu lebih awal lah. Boleh? Buat dalam bentuk slide je. Slide tu nak panjang ke doktor? Nak ayat memang penuh satu slide tu. Tak. Nanti nak present Isi-isi penting je. sisi penting je lah. So at least saya dapat gambaran lah apa yang kamu nak buat dalam video tu, apa yang kamu nak bincangkan dalam video tu. Baik doktor. Okey? Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada eh? Doktor. Cepat. Ada tak? Tak ada? Okey, tak ada. So, terima kasih semua. Nanti apa-apa boleh PM saya lagi lah. Baik doktor. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu Baik depan. doktor. Terima kasih doktor. Okey, sama. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Dekat juga. Thank you doktor. Okey.